Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita dah masuk kepada bahagian yang ke-8. Kita nak belajar bagaimana kita nak menerangkan ciri-ciri matrix identity. Matrix identity, perkara baru juga. Buku teks muka surat 55 dan standard pembelajaran ialah 2.2.4. Okey, kita terus kepada konsep matrix identity. Sebelum itu kita imbas kembali. Jika 10,000 didarabkan dengan 1, hasil dia masih lagi 10,000. Sama juga, jika 1 didarabkan dengan 10,000, hasil dia tetap 10,000. Sama juga kalau kita darab dengan pemboleh ubah. A didarabkan dengan 1, hasil dia A. 1 didarabkan dengan A, hasil dia tetap A. Itu konsep penerapan suatu nombor dengan nombor 1 atau sebaliknya lah. Kita darab 1 ataupun dengan suatu nombor. Okey, ini konsep. Apabila kita darab suatu nombor dengan nombor 1, kita akan dapat nombor itu juga. Okey, jadi kita pergi kepada apa yang kita nak belajar iaitu matrix identity. Okey, matrix identity ialah matrix segi empat sama. Itu yang pertama. Matrix identity ialah matrix segi empat sama. Matrix segi empat sama ialah matrix yang mempunyai bilangan baris dan bilangan lajur yang sama bilangannya. Okey, jadi matrix identity I didarabkan dengan suatu matrix A akan menghasilkan matrix A. Okey, maksudnya apabila matrix identity I didarabkan dengan matrix A, hasilnya kita dapat matrix A balik. Sama juga kalau kita darab matrix A didarabkan dengan matrix identity, kita dapat matrix A balik. Okey, jadi kita kenal pasti di sini berkaitan dengan nombor 1. Matrix identity pun dia ada kaitan dengan nombor 1. Jadi matrix ini 1-0-0-1 ataupun 1-0-0-0-1-0-0-1 dikenali sebagai matrix identity dan diwakili oleh huruf I. Bukan dua ini saja. Dia ada banyak peringkat matrix identity. 4 darab 4, 5 darab 5. Jadi, ini bezanya. Matrix identity, kita wakilkan dia dengan huruf I. Jadi, dia special. Untuk huruf I, kita labelkan dia dengan huruf matrix identity. Jangan guna untuk matrix lain untuk mewakili matrix yang lain lah. Huruf I khas untuk matrix identity dalam topik matrix ini. Okey, dan di sini kita nampak 1-1-1-1-1 di sini. Macam ini. Okey, matrix identity kita panggil ialah matrix perpenjuru, iaitu dari penjuru atas ke penjuru bawah. Dan pepenjuru ini dinamakan pepenjuru utama. Pepenjuru ini dinamakan pepenjuru utama. Kita juga ada pepenjuru sini ke pepenjuru bawah ini. Dari kanan ke kiri. Tak, itu bukan pepenjuru utama. Pepenjuru utama iaitu dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Contohnya, kita ada ini. Ini. Dari penjuru sini ke penjuru sini. Ini kita panggil pepenjuru utama. Okey, abaikan bentuk segi empat tepat ini. Itu kita pepenjuru lah. Jadi, untuk menulis matrix identity, iaitu kita dari pepenjuru atas ke ujung sampai ke bucu bawah ini. Dan semua ini nombor 1. Yang lain semua nombor sifar. Ikut dia punya position lah. Okey. Jadi seterusnya kita nak buktikan betul ke apabila kita darab dengan matrix identity ni kita dapat matrix itu. Jadi kita cuba katakan matrix Z didarabkan dengan matrix identity. Jadi 1 darab 1, 2 darab sifar. Ini kita dapat ini. 1 darab sifar ditambahkan 2 darab 1 yang ini. 3 darab 1 tambah 9 darab sifar yang ini. 3 darab sifar 9 darab 1 ini dan kita kira ini kita dapat 1239 which is sama dengan yang ini. Walaupun kita darab dengan matrix ini hasil dia tetap sama dengan matrix Z which is sama dengan matrix Z.
Jadi betul lah. Apabila suatu matriks didarabkan dengan matriks identiti, hasil dia tetap matriks itu juga. Okey, next kita terus kepada latihkan diri 2.2D soalan nombor 3. Saya tak buat contoh sebab contoh itu sangat mudah je. Dia suruh lukis matriks identiti saja. Jadi kita tengok di sini 2.2D nombor 3. Okey, dia beri matriks S dan juga matriks T. Dia suruh hitung. Hitung SI tambah TI. Okey, kita buat A dulu. SI tambah TI. Okey, seperti yang kita tahu, apabila suatu matriks S didarabkan dengan matriks identiti I, hasil dia tetap S. Sama juga untuk T. Apabila T didarabkan dengan identiti, hasil dia T. Jadi S adalah yang ini dan T adalah yang ini. Jadi kita tulis balik S tambah dengan T dan awak kiralah selanjutnya penambahan matriks yang awak dah belajar pada bahagian sebelumnya. Okey, B pula. BIS didarabkan dengan T. Sama juga apabila suatu matriks identiti didarabkan dengan suatu matriks, hasil dia matriks itu. Jadi IS hasil dia adalah S. Jadi ST ini adalah ST lah. Kita hilangkan kurungan. Okey, dan kita buat pendaraban matriks untuk dapat jawapan. Awak kira selanjutnya pendaraban matriks untuk dapat jawapan itu. Okey, next C. 4IT ditolakkan dengan I kuasa 2. Okey, 4IT ditolakkan dengan I kuasa 2. Sama juga kes tadi, IS, IT hasil dia tetap T. I kuasa 2 ini, dia adalah I didarabkan dengan I. Okey, apabila suatu matriks identiti didarabkan dengan matriks identiti, hasil dia matriks identiti. Tak kisahlah dia kuasa 3 ke, kuasa 5 ke, kuasa 10 ke, kuasa sejuta ke, hasil dia tetap identiti juga. Kalau I kuasa sejuta contohnya, hasil dia tetap identiti. Sama juga 1 kuasa sejuta, hasilnya tetap 1. Okey, jadi kita 4T tolak identiti jadi 4 iaitu skalar. Kita belajar pendaraban skalar sebelum ini. Jadi darab dengan matriks T ditolakkan dengan matriks identiti. Jadi ini kita darab lah. Kita darab setiap satu unsur dan kita tolak dengan identiti. Kena darab dulu Kena darab dahulu sebab ini operasi darab dahulu. Okay, baru kita tolak dengan identiti. Jadi tolak 4 darab 3, 12. Kita tolak dengan 1 unsur yang sepadan. Dan you do the math lah. You do the math and you will get the answer. Okey, dan akhir sekali soalan D, S dalam kurungan tolak I didarabkan dengan identiti. Okey, sama juga apabila didarabkan dengan matriks identiti, hasil dia tetap matriks itu. Jadi S tolak I iaitu 7, 2, 6, 3 yang ini. Tolakkan dengan identiti 1, 0, 0, 1. Dan awak tolak macam biasa dengan unsur yang sepadan untuk dapatkan jawapannya. Jadi sekian dahulu untuk bahagian ini, iaitu matriks identiti, ciri-ciri matriks identiti. Diharap awak boleh menguasai topik identiti ini sebab dia akan memudahkan awak. Okey, jadi untuk bahagian seterusnya di sini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Share kepada kawan-kawan jika video saya ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.